Akan bincangkan satu aspek yang mungkin sedang anda pertimbangkan sama ada untuk membeli tanah baru pada tahun 2021. Ya atau tidak, itu kita akan bincang dan kupaskan hari ini. Dan kenapa sebenarnya kami ingin berkongsi pada anda, sebenarnya tahun 2021 adalah tahun yang terbaik untuk anda membuat ataupun membeli rumah dan sebagainya. Jadi hari ini di studio kami bawakan seorang tetamu. Selamat datang diucapkan kepada Aizat Ismail selaku Peguam Hartanah. Apa khabar? Selamat pagi. Alhamdulillah sihat. Selamat pagi. Okey, pernah bincangkan topik ini sebelum ini. Betul, Terence. Dalam pada melihat kepada perkembangan penjana, program penjana, kini kita bawa belanjawan 2021 ke hadapan. Berapa banyak perbezaan yang boleh kita rungkaikan daripada skim penjana dengan membandingkan kepada belanjawan 2021? Okey, dalam penjana kita ada home ownership campaign lah 2020, yang mana dalam HOC itu dia cuma memfokuskan kepada sektor di pasaran primer. Pasaran primer ni maknanya pembelian rumah daripada pemaju hartanah. Okey. Tapi dalam belanjawan 2021 dia luaskan lagi skop tu untuk cover sekali untuk pasaran sekunder ataupun subsale. Maknanya kita boleh beli hartanah dan dapat pengecualian stamp duty jika kita beli rumah daripada pasaran sekunder lah, daripada pasaran subsale tu. Jadi itu perbezaannya lah. Dan dalam tahun 2021 nanti belanjawan 2021 juga memberikan peluang untuk kita membuat, kalau kita sebagai penjual, kita dapat juga pengecualian CKHT ataupun RPGT, cukai keuntungan harta tanah sehingga 3 buah rumah. Itu memang dah termaktub sehingga hujung tahun 2021 nanti. Maknanya kalau katalah ada yang di kalangan kita yang ingin membeli rumah baru, tapi dalam masa yang sama ada rumah lama yang ingin dijual dan dia risau takut kena cukai di situ, jadi dia boleh dapatkan pengecualian. RPGT itu boleh dimohon sehingga hujung tahun 2021 nanti, insyaAllah. Kalau Aizat boleh kongsikan setakat ini untuk tahun 2020, bagaimana situasi pemilikan hartanah? Sebab bila kita dilanda COVID-19, jadi situasinya mungkin berbeza daripada apa yang dijangka oleh mereka yang ingin menjual dan juga mereka yang ingin membeli. Okey. 2020 ni sebenarnya memang tahun yang sangat mencabar untuk kita. Okey, saya rasakan tahun ni memang masanya itu panjang sangat. Kita banyak duduk di rumah, fasa PKP tu dahulu bulan Mac hari tu, sampailah sekarang ni pun masih lagi PKPB kan. Dan sebenarnya kalau saya boleh sharekanlah, pasaran hartanah tu sebenarnya makin meningkat dan makin rancak. Okey, saya percaya disebabkan adanya penjana, disebabkan HOC 2020, sedikit sebanyak benda tu membantulah, membantu masyarakat di luar sana untuk membuat keputusan membeli hartanah dalam tahun 2020 ni. Okey, dan kesannya tu boleh dilihat sekarang ni kalau kita tengok ada statistik yang dikeluarkan oleh NAPIC. NAPIC ni merupakan agensi di bawah Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta JPPH. Okay, statistik yang dikeluarkan untuk kuartal ketiga tahun 2020 ni sebenarnya pasaran hartanah tu semakin meningkat. Makin meningkat dan kita boleh lihat banyak penjualan yang telah berlaku, terutamanya di kalangan pemaju-pemaju hartanah selepas adanya pakej penjana HOC 2020 itulah. Dan kalau kita lihat kepada industri sekunder tadi, adakah ia rancak di Malaysia ataupun adakah terdapat beberapa kekangan seperti mereka tidak mampu bayar jadi susah untuk menjual ataupun situasi lelong itu sendiri? Okey, masa awal-awal kita di fasa PKP, kita dah pun boleh enjoy dengan moratorium. Okey, dan moratorium pun habis pada lebih kurang bulan 10 hari itu. Yang mana kita dah terpaksa membayar semula lah. Okey, jadi mereka yang terkesan, saya rasa tak ada masalah pun. Mereka boleh memohon untuk melanjutkan lagi tempoh moratorium itu dengan pihak bank. Dan kita fahamlah seperti mana yang telah diwar-warkan, kebanyakan permohonan untuk dapatkan moratorium pelanjutan tu dibenarkan. Okey, dan kita lihat mungkin dalam tahun 2021 nanti mereka yang betul-betul terkesan lah tak boleh nak membayar installment bulanan pada pihak bank dan sebagainya, sehingga menyebabkan mereka tak boleh nak survive, mereka terpaksa melepaskan ataupun menjual hartanah yang mereka ada. Okey, jadi ini pun salah satu peluang sebenarnya untuk mereka yang nak grab peluang yang ada tu untuk memiliki hartanah, untuk membeli hartanah daripada mereka yang terkesan tadi. Dan kita boleh jangkakanlah harga hartanah tu
mungkin akan turun sikit demi sikit dan lebih ramai lagi orang yang mampu untuk membeli hartanah di pasaran sekunder lah oleh mereka yang terkesan yang terpaksa menjual tadi tu. Jadi mengapa sebenarnya tahun 2021 dikatakan adalah tahun yang terbaik dan juga akan memberikan penjimatan yang lebih banyak untuk mereka membeli rumah? Tahun 2021 ni di bawah Belanjawan 2021, kerajaan telah memutuskan untuk memberikan pengecualian duty stamp. Okey, kalau dulu kita ada pengecualian duty stamp terhad untuk rumah pertama, ini kita cerita rumah, rumah kediaman sahaja. Rumah pertama berharga 300,000 dan ke bawah. Tapi tahun 2021 dia naikkan lagi tangga tu kepada 500,000 dan ke bawah. So maknanya kalau katalah tuan-tuan puan berhasrat untuk beli rumah dalam tahun 2021 berharga 500,000 dan ke bawah, kita boleh dapatkan pengecualian duty stamp penuh. Jadi berapa penjimatannya tu? Penjimatannya kalau saya boleh congak di situ lebih kurang RM9,000. Dikecualikan. Tapi syarat dia mestilah rumah pertama, rumah kediaman pertama yang berharga 500,000 dan ke bawah, dan tarikh perjanjian jual beli ditantangani itu bermula 1 Januari 2021 sehingga 31 Disember 2025. Jadi bukan 2021 sajalah. Kalau kata kita nak tangguhkan ke tahun 2022 ke, tak ada masalah sebab dia sampai 2025. Untuk yuran guaman ada diskaun? Yuran guaman yang tu kena tanya dengan peguam yang mengendalikan urusan jual beli lah. Boleh dapat diskaun sebenarnya. Sebab itu pun kos yang perlu difikirkan. Betul. Jadi kalau cukai stamp tu dikecualikan, tu dah kira satu nafas yang besar lah, menarik nafas yang lega yang besar, kerana itu adalah antara kos yang paling besar yang perlu kita bayar dan dimasukkan sekali dalam yuran guaman sebenarnya. Betul. Jadi kalau saya boleh tambah sikit terus, saya syorkan tuan-tuan puan-puan sebelum nak berurusan dengan peguam tu dapatkan dulu quotation. Boleh minta quotation dulu. Comparekan 2-3 firma guaman, kita comparekan quotation yang ada tu, tengok yang mana yang lebih reasonable lah. Selalunya semua ada berlandaskan akta sebenarnya. Betul. Semua tu ada dalam dipanggil SRO lah, Solicitors Remuneration Order. Untuk rumah-rumah baru, sudah pasti ada kekangan dalam pembekalan rumah baru kerana moratorium sebagainya, tidak boleh siapkan rumah pada jangka masa yang ditetapkan. Adakah semua ini menjadi satu permasalahan kepada industri hartanah? Okey, sebenarnya saya rasa masalah tu kurang, tak begitu jelas lah, sebab yang banyak sekarang ni lambakan, overhang di sektor pasaran primer. Pemaju-pemaju hartanah sekarang ni tengah struggling nak jual rumah yang dah siap tapi tak terjual. Jadi itu yang saya kata tadi, bila berlakunya overhang, pemaju ni terpaksa juga melepaskan menjual hartanah yang sedia ada. Jadi tak mustahil dia akan turunkan lagi harga rumah tu. Dan bila berlakunya overhang, kalau tak boleh nak jual, rumah tu kosong, daripada biar kosong mereka terpaksa orang kata turunkan harga. Dan sekarang pula ada RTO, rent to own scheme, yang mana kita boleh sewa dulu dengan pemaju, sementara nak tunggu, contohlah kata dalam tempoh sekarang ni kita masih tak mampu nak membeli, kita boleh sewa dulu dengan pemaju sementara nak tunggu loan kita tu dah kita dah layak untuk buat pinjaman dan sebagainya. Dan jumlah sewaan yang kita bayar tu kita boleh set off daripada keseluruhan baki harga jual yang kita nak bayar kepada pemaju tu lah. Itu rent to own scheme tu memang ada sekarang. Jadi sekarang ni tidak ada lagi 90% sudah dijual. Itu taktik lama. Mungkin sekarang kalau tengok 90% sudah dijual, anda harus ragu-ragu. Perlu sentiasa berhati-hati lah. Kalau orang kata if it's too good to be true, buat sebatkan kali kedua. Kalau kita banyak kerajaan berikan kelonggaran dan sebagainya. Jadi kalau Isaac boleh kongsikan tip-tip yang terbaik untuk mereka membeli rumah pertama. Sebab bila kita cakap apa-apa saja pertama ni, mereka tidak mempunyai pengalaman. Jadi untuk kita mengelak daripada masalah-masalah berikut, masalah-masalah yang akan timbul disebabkan pengalaman pertama mereka ini, mungkin tip daripada Isaac boleh kongsikan untuk mereka di luar sana. Okey, selalu saya ingatkan kena tengok kelayakan ataupun kemampuan kita dulu. Okey, jangan terjah beli rumah ni, tak boleh tengok mana yang paling cantik, mana yang paling kita minat. Kita kena tengok kemampuan diri kita dulu. Cek dulu kemampuan kita. Kita boleh pergi mana-mana institusi kewangan, bank dan sebagainya. Kita tanya dengan pegawai bank tu, kita tunjukkanlah kita punya payslip, tunjukkan kita punya bank statement
statement untuk minta dia tolong kirakan dulu kelayakan pinjaman kita berapa sebenarnya. Okey. So dari situ dah tahu kelayakan pinjaman kita kena tengok contohlah installment yang kita dah kira lebih kurang 2,000 sebulan. Okey, dengan gaji yang kita ada, dengan komitmen yang kita ada, contohlah kita ada kereta, kita ada anak dan isteri yang ingin disara kan perbelanjaan tu cukup ke tidak dengan tambahan installment ataupun komitmen yang baru tadi. Okey, so ada setengah orang dia beli rumah, dia tengok okey dah layak, okey loan dah alhamdulillah lepas. Dia tak fikir dah tentang benda-benda lain. Dia tak fikir tentang komitmen bulanan yang sedia ada tu. Tu yang kadang-kadang bila dah beli tu sampai masa dia tak mampu untuk membayar installment jadi masalah pula pada dia. Okay, jadi itu yang saya selalu tekankan, tengok kemampuan dulu. Okey, yang kedua yang saya boleh syorkan tuan-tuan perempuan bila nak berunding ataupun nak membeli hartanah, pastikan kita berunding dengan orang yang betul lah. Berunding dengan orang yang betul. Kalau di pasaran sekunder ataupun subsale, pastikan kita berunding dengan perunding hartanah yang berdaftar. Okey, kalau kita tengok sekarang ni ada agensi yang dipanggil Lembaga Penilai Pentaksir Ejen Hartanah dan Pengurus Harta dan di bawah agensi itu ada memberikan tauliah kepada ejen-ejen hartanah yang berdaftar. Okey, jadi kita berurusan dengan mereka. Okey, dan seterusnya bila kita nak beli dengan pemaju, okey macam yang Terence beritahu tadi, kita kena berhati-hati. Tengok pemaju yang bagi tawaran hebat ni, free tu, free ni, ada cashback dan sebagainya, kadang-kadang bila kita terlalu excited beli rumah daripada pemaju yang memberikan penawaran yang terlalu banyak ni, kita tak check sebenarnya harga rumah tu ikut pasaran semasa ataupun tidak. Sebab kadang-kadang dengan pemaju ni nilai hartanah tu lebih tinggi sedikit berbanding dengan pasaran semasa. Jadi even though dia bagi cashback dan sebagainya, kita kena berhati-hatilah kat situ. Kita boleh appoint valuation officer sendiri untuk boleh. Jadi ini juga satu yang penting, kita selalu mengharapkan kepada pemaju untuk menyediakan valuation report. Kita boleh lakukan secara peribadi. Untuk maklumat yang lebih detail, kita boleh dapatkan e-book Isaac. Bagaimana untuk mereka muat turun e-book? Okey, saya dah melancarkan e-book tu dah beberapa bulan sebelum ni. Okey, ada dua e-book sebenarnya. Satu yang saya tulis pada awal bulan Januari, yang satu lagi tu baru siap beberapa minggu yang lepas. Ini okey, so dua-dua e-book tu saya bagi secara percuma, boleh download melalui link saya percaya ada di nyatakan di skrin TV sekarang ni. Jadi tuan-tuan puan boleh download lah secara percuma. Saya bagi tu tak ada bayar apa-apa pun, bagi percuma saja. Ini adalah sesuatu yang penting untuk kita merancang perbelanjaan kita juga, kerana kalau nak beli rumah tu dah mesti ada perbelanjaannya. Jadi ia akan membantu kita untuk merancang apakah kos-kos awal yang kita perlukan, mungkin deposit untuk guaman, deposit untuk membayar rumah dan sebagainya. Semua ni kos-kos yang mungkin kita tidak fikirkan, tapi saya rasa ada disebutkan dengan jelas dalam e-book itu. Untuk mereka yang ingin membeli rumah yang pertama, yang sudah pun ada hasrat itu, selain daripada mengukur kemampuan dan sebagainya, apakah antara kos-kos tersembunyi yang selalunya dilupakan ataupun tidak dapat dilihat? Okey, rumah kalau biasanya kita beli, okey ini kita cerita di pasaran sekunder lah. Di pasaran sekunder, macam awal-awal tadi saya dah beritahu, dapatkan quotation dulu daripada peguam. Okey, peguam tak boleh simply letakkan harga untuk charge guaman tu mengikut suka hati dia lah. Dia ada perintah saraan peguam cara ataupun SRO yang dia perlu patuhi. Okey, itu yang pertama lah. Okey, yang kedua, okey kita perlu juga faham yang yuran guaman ataupun kos guaman tu ada dua. Satu untuk perjanjian jual beli ataupun SPA, yang mana di dalam tu ada bayaran guaman, dan juga ada disbursement yang dikenakan. Yang kedua kita perlu faham ada lagi satu dokumentasi, iaitu perjanjian pinjaman ataupun loan agreement. Yang pertama tadi untuk SPA tadi tu, yang tu memang biasanya kita kena bayar sendiri. Untuk yang loan agreement sebenarnya kita boleh masukkan dalam pinjaman kita juga. Itu yang biasanya bank panggil istilah tu zero entry cost. Kita buat pinjaman di dalam loan rumah tu, kita masukkan sekali untuk pembiayaan untuk legal fee itulah. Dan ni kita bayar juga tu. Tapi sebenarnya kita bayar juga masuk dalam installment kita lah nanti kan. Kita bayar kemudian. Betul. Lepas tu saya nak syorkan juga tuan-tuan puan perlu ambil MRTT ataupun insurans lah. MRTT untuk takaful. MRTA itu untuk yang konvensional. So tak kisahlah mana-mana, bergantung pada preference kita. Yang Muslim saya syorkan better ambil MRTT lah. So ambil MRTT, dan dalam masa yang sama kita tak perlu risau. Kalau misal kata jadi apa-apa kepada kita meninggal dan sebagainya,
insurans tu akan cover lah dari segi bayaran installment bulanan tu kita tak perlu risau lagi lah. Itu yang kita perlu fahamkan. Untuk proses pemilikan rumah daripada awal untuk melihat rumah tersebut, untuk apply loan dan sebagainya. Kalau Isaac boleh kongsikan, sebab kita bercerita untuk pembeli rumah pertama kerana kelebihan ini hanyalah untuk mereka yang membeli rumah buat pertama kali. Betul. Jadi apakah proses daripada awal, kalau Isaac boleh kongsikan secara ringkas yang mereka perlu lalui hingga mereka mendapat kunci rumah tersebut? Okey. Dalam e-book saya tu memang saya dah cerita panjang lebar lah. Okey, tapi tak apa. Ni saya terangkan sedikit lah apa yang sepatutnya tuan-tuan perempuan perlu buat lah. Yang pertama sekali, macam saya beritahu tadi, jangan tengok rumah dulu, tengok kemampuan kita dulu. Cek kemampuan kita, tengok berapa harga rumah yang kita mampu beli, baru kita survey nak tengok rumah mana. Okey, biasa orang kita salah tanggapan, dia tengok rumah dulu, dia cari rumah yang berkenan, okey, yang paling cantik tu yang dia nak beli, tapi dia tak cek kemampuan dia. Okey, itu yang pertama, cek kemampuan diri dulu. Okey, yang kedua, bila nak berurusan tu macam saya beritahu tadi, pastikan kita berurusan dengan orang yang betul. Okey, dan bila kita dah dapat rumah yang kita inginkan dan kita dah cek kelayakan kemampuan kita, okey, kita bolehlah orang kata apa, membayar deposit, dan deposit tu perlu dibayar kepada agensi hartanah. Kalau kita beli di pasaran sekunder, agensi hartanah lah. Kalau kita beli di pasaran primer, kita pastikan yang booking ataupun bayaran earnest deposit tu dibayar kepada pemaju, bukan atas nama individu. Ni banyak orang yang terkena bila dia bayar atas nama individu tu, tiba-tiba hilang, lesap macam tu saja. Okey, itu yang kedua. Okey, yang ketiga yang saya syorkan tuan-tuan perempuan, pastikan tuan-tuan perempuan kena tengok keadaan rumah tu jugalah. Okey, contoh macam katalah kita nak beli di pasaran sekunder, rumah yang kita nak beli tu sebenarnya kita berhak untuk pergi site visit. Tengok dulu keadaan rumah tu macam mana, kita bersetuju dengan keadaan rumah tu, barulah kita booking dan kita bayar earnest deposit tadi. Dan kalau ada benda-benda yang kita tak bersetuju, contoh katalah ada kebocoran, ada berlaku kerosakan di rumah tersebut, kita boleh minta penjual untuk betulkan, rectify dulu. Okay, bila dah okey, barulah kita bersetuju untuk sign booking dan kita bayar earnest deposit tadilah. Okay, dan bila kita nak ambil kunci rumah, okay, contohlah macam sekarang ni semua dah okey, sampai ke stage yang kita nak ambil kunci rumah. Sebelum kita nak ambil kunci rumah pun, kita pastikan yang kita tengok keadaan rumah tu semula. Cek balik keadaan rumah tu macam mana. Macam mana yang kita dah periksa awal-awal tu dulu. Keadaan rumah tu bila ada kerosakan kita dah minta dia betulkan, dan dia dah betulkan, barulah kita terima kunci rumah tu lah. Itu sure saya lah. Dan awal tadi kita ada menyebut berkaitan dengan rumah lelong. Memang rumah lelong ni menarik sebab harganya nampak murah. Ada yang kalau dulu nilainya 4 juta jatuh sehingga 2,5 juta dan sebagainya. Mungkin ada yang wow, saya kini boleh mampu miliki rumah seumpama itu. Namun apakah amaran-amaran yang perlu kita waspada daripada segi membeli rumah yang dilelong? Okey. Lelong ni ada banyak jenis sebenarnya. Kalau saya boleh sharekan ada dua yang utamalah. Satu dipanggil lelongan awam. Okey, lelongan awam ni yang dibuat di mahkamah ataupun di pejabat tanah. Okey, yang kedua dipanggil lelongan persendirian ataupun private auction. Okey, private auction ni yang dibuat oleh pelelong di auction house. Contoh macam property ataupun hartanah yang dipegang di bawah loan agreement kat assignment. Okey, dia teknikal sangatlah, cerita tu banyak teknikal sikit. Dan saya syorkan kalau boleh tuan-tuan perempuan beli yang di lelongan awam, yang dikendalikan di mahkamah ataupun di pejabat tanah. Okey, cuba elakkan untuk beli yang di private auction house ni. Okey, sebab apa? Sebab dalam lelongan yang awam tadi tu, sebenarnya tuan-tuan perempuan tak perlu risau tentang geran. Okey, sebab geran ataupun strata hak milik strata tu telah pun dikeluarkan oleh pejabat tanah. Jadi bila kita beli melalui lelongan tadi tu, nama kita dah boleh didaftarkan atas geran tadi. Yang mana private auction pula, private auction tu tak ada geran lagi. Biasanya dia dipegang di bawah master title. Ataupun hak milik induk lah, dalam bahasa Melayu ni hak milik induk. Jadi nama kita tu tak didaftarkan lagi dalam geran. Sebab gerannya belum keluar lagi, masih lagi di bawah master title. Jadi macam soalan antara saya tu, saya syorkan kalau nak beli, better beli yang di lelongan awam lah. Itu yang pertama. Yang kedua, bila nak beli lelongan ni, kita kena faham dia memang ada tempoh masa yang rigid. Contoh dia ada satu dokumen dipanggil POS, Proclamation of Sale. Kita kena baca dulu dan fahamkan apa yang ada dalam POS tersebut. Okay, dalam POS biasanya dia nyatakan tempoh masa untuk menyelesaikan baki harga jual adalah dalam tempoh 90 hari. Okey, dia tak ada bagi extension of time. Contoh kalau katalah kita nak buat loan, nak buat pinjaman dengan bank, kita kena pastikan yang loan kita tu boleh dikeluarkan atau disburse dalam
dalam tempoh 90 hari lah. Kalau tak, deposit yang kita dah bayar masa bidaan tu akan di forfeit ataupun boleh dihanguskan lah. Itu antara risiko yang ada bila kita beli rumah lelong lah. Rasanya dalam keadaan sekarang 3 bulan mungkin sukar kerana nak pergi ke bank pun ada kekangan fizikal. Kalau ada cash tak ada masalah, boleh belilah secara cash kan. Cash 2.5 juta. Something sangat. Okey, tak apa. Terima kasih kepada Aizat bersama dengan kami hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan topik kita hari ini, iaitu lebih jimat kita bila kita beli rumah pada tahun 2021. Semoga ianya boleh membantu. Jangan lupa untuk dapatkan e-book daripada Aizat sendiri akan berikan maklumat terperinci lah bagaimana untuk anda mendapatkan rumah dan juga kelebihan yang anda akan peroleh sekiranya membeli rumah pertama pada tahun 2021. Baik, selamat tahun baru kita ucapkan. Selamat tahun baru. Keluarga. Terima kasih. Dan terima kasih kerana bersama kami.